Keajaiban sel. Teori evolusi telah dimajukan oleh Charles Darwin di pertengahan abad ke-19. Tidak seperti sekarang, zaman tersebut memperlihatkan kekurangan pengetahuan dalam bidang sains dan teknologi. Ahli sains abad ke-19 terpaksa bekerja di dalam makmal biasa dengan menggunakan peralatan primitif. Dengan menggunakan peralatan yang ada pada masa tersebut, mustahil mereka dapat mengesan bakteria. Lagipun, para saintis masih dipengaruhi oleh banyak kepercayaan karut yang diamalkan sejak zaman pertengahan. Salah satu daripadanya ialah mempercayai bahawa hidupan mempunyai bentuk asas. Sejak zaman Aristotle lagi, kepercayaan ini menunjukkan bahawa hidupan wujud secara kebetulan, hasil pengumpulan jizim, bukan hidup dalam persekitaran yang lembap. Darwin membentuk teorinya berdasarkan kepercayaan bahawa pada asasnya, hidupan mempunyai struktur yang asas. Ahli biologi yang lain yang menerima dan membela teori Darwin bersependapat dengannya. Sebagai contoh, penyokong utama Darwinisme di Jerman, Ernst Haeckel, beranggapan bahawa sel hidup yang dilihat sebagai tumpuk hitam di bawah mikroskop ketika itu mempunyai struktur yang asas. Di dalam salah satu daripada risalahnya, beliau telah merujuk kepada sel sebagai ketulan kecil kombinasi albumin karbon. Teori evolusi adalah berdasarkan tanggapan yang sebegini. Pengasas teori evolusi seperti Haeckel, Darwin dan Huxley beranggapan bahawa hidupan mengambil bentuk mudah dan ia wujud dengan sendirinya secara kebetulan. Namun, mereka tersilap. Satu setengah abad semenjak zaman Darwin, beberapa langkah besar telah diambil dalam bidang sains dan teknologi. Para saintis telah menemui struktur sel yang dirujuk Haeckel sebagai ketulan kecil kombinasi albumin karbon. Mereka terkejut apabila mendapati bahawa ia tidaklah semudah seperti yang disangka. Sel didapati mempunyai sistem yang amat kompleks yang tidak mungkin dapat dibayangkan pada zaman Darwin. Pada hakikatnya, sejumlah besar sistem yang amat kompleks dalam hidupan sukar dijelaskan. Seorang ahli biologi molekul terkemuka, Michael Danton, telah membuat perbandingan berikut untuk menerangkan struktur sel yang sebenar. Untuk memahami realiti hidupan sebagaimana yang diperlihatkan biologi molekul, kita harus besarkan sel sebanyak 1000 juta kali sehingga selebar 20 km dan menyerupai kapal udara besar sebesar bandaraya London atau New York.
Kita kemudiannya akan melihat sebuah objek dengan kekompleksan yang tiada bandingannya dan dengan reka bentuk yang mudah lentur. Di permukaan sel, kita dapat melihat berjuta-juta lubang, umpama tingkap magem kapal angkasa yang besar, yang membuka dan menutup bagi membolehkan pengaliran berterusan bahan ke dalam dan keluar. Sekiranya kita memasuki salah satu daripada lubang ini, kita akan berhadapan dengan dunia yang berteknologi tinggi dengan kekompleksan yang menakjubkan. Sekarang mari kita bayangkan perbandingan kapal angkasa Profesor Denton dan lihat bagaimana kompleksnya sel tersebut. Perjalanan kita bermula dengan hormon yang mencari sel yang sesuai untuk dirinya. Apabila hormon mendekati sel, ia akan terlebih dahulu mencari pintu masuk ke dalam sel tersebut. Pintu sel sangat memilih dalam cara ia beroperasi. Setiap molekul yang berhenti di pintu diperiksa untuk memastikan sama ada ia berguna kepada sel atau tidak. Pintu tersebut hanya akan buka untuk sel yang berguna. Sekiranya bahan bahaya seperti virus cuba memasuki pintu sel, situasi akan berubah. Pintu sel akan menganalisis bahan tersebut, akan mendapatinya bahaya dan menyingkirkannya. Apabila kita memasuki sel, kita akan menyaksikan teknologi serta kekompleksan yang menakjubkan sebagaimana yang diterangkan Profesor Denton. Sebaik sahaja hormon memasuki pintu, ia dikawal protein khas yang menjalankan tugas seperti mana sel. Protein ini dipanggil enzim. Jika perlu, enzim akan menggunakan hormon itu serta-merta. Jika hormon ini tidak diperlukan pada masa itu, ia akan diletakkan di dalam petak simpanan sel yang dipanggil radas Golgi. Beberapa molekul seperti insulin yang membawa molekul gula adalah terlalu besar untuk melalui pintu sel.
Sel mempunyai sistem yang direka khas untuk molekul besar lagi berguna. Ia menghulurkan ruang tambahan khas di luar membran untuk menerima masuk insulin. Insulin yang berada di luar ditarik ke dalam melalui ruang tambahan ini dan kemudian diperiksa dengan rapi. Sesudah ia berada di dalam, enzim pembawa khas akan mengumpul molekul gula di atas insulin dengan cermatnya. Enzim akan menyalurkan molekul gula yang ia terima daripada insulin ke mitokondria yang merupakan loji janakuasa sel. Tugas mitokondria ialah untuk memecahkan molekul yang mengandungi tenaga yang ia terima dan memproseskannya supaya ia boleh digunakan sel. Pak tenaga ATP yang dihasilkan akibat reaksi rumit dalam mitokondria dihantar ke petak sel yang berkaitan melalui mekanisme yang juga cukup sempurna. Saluran khas yang dipanggil retikulum endoplasma bertanggungjawab terhadap penyaluran dalam sel. Nukleus yang merupakan pusat pemprosesan maklumat besar menjadi nadi sistem sel yang rumit ini. Sel mengandungi kromosom. Setiap satunya merupakan bank data yang besar. Kromosom pula mengandungi rangkaian DNA yang berjalinan. Pelan terperinci ke semua sistem dalam sel dikodkan di dalam rangkaian DNA ini. Rangkaian DNA bagaikan pilin yang terdiri daripada urutan 4 molekul yang berlainan. Keempat-empat molekul yang berlainan ini sebenarnya mewakili 4 huruf. Kerana huruf inilah banyak maklumat yang boleh dimuatkan ke dalam ratusan jilid ensiklopedia dikodkan di dalam molekul DNA. Sistem kod ini mengandungi pelan penghasilan yang terperinci ribuan enzim dan protein yang berlainan yang digunakan di dalam sel. Projek molekul organik yang akan distruktur di dalam sel dicatatkan di dalam DNA dengan terperinci.
Penghasilan molekul organik seperti protein bermula dengan pengenalan gene yang terkandung di dalam maklumat yang diperlukan di kalangan DNA yang dijumpai di dalam kromosom. Seketul enzim yang tugas khususnya ini akan membuka DNA seperti membuka zip. Kemudian datang pula sekumpulan enzim yang lain, lalu menceraikan kepingan DNA kepada dua. Enzim yang satu lagi naik ke salah satu daripada bahagian tersebut dan dengan cepatnya membaca dan meniru data yang dikodkan di sana. Sekarang satu salinan pelan penghasilan yang cukup sempurna di dalam DNA diperolehi. Setelah salinan tersebut selesai, enzim akan menutup DNA dan mengekalkannya di dalam keadaan asal. Salinan yang dihasilkan daripada DNA dipanggil penghantar RNA. Penghantar RNA mengandungi pelan penghasilan protein yang diperlukan untuk sel. Penghasilan protein berlaku di dalam satu bahagian sel. Struktur ini yang juga dipanggil kilang sel ialah ribosom. Terdapat satu sistem penghasilan yang sempurna dalam ribosom. Penghantar RNA menyelip melalui salah satu daripada hujung ribosom lantas bergerak. Sementara itu, penghantar yang dipanggil molekul pemindahan RNA membawa asid amino yang merupakan komponen yang diperlukan untuk menghasilkan protein ke ribosom dalam keadaan yang serba lengkap mengikut susunan yang betul. Asid amino yang dibawa ke sini bercantum mengikut susunan yang betul, semuanya kerana kod pada penghantar RNA. Sambil penghantar RNA bergerak, asid amino yang sepadan dengan data yang dikodkan di situ ditambah kepada rangkaian. Hasilnya ialah protein baru. Kesilapan paling kecil dalam susunan asid amino akan menyebabkan protein yang dihasilkan tidak berguna. Namun, kesilapan yang seperti ini tidak pernah berlaku. Sebaik sahaja penghasilan selesai, protein akan meninggalkan ribosom untuk menjalankan tugasnya. Kesemua proses luar biasa ini berlaku bukan di tempat lain tetapi di dalam tubuh anda. Peristiwa-peristiwa yang telah kami ringkaskan sebenarnya lebih rumit dan ia diulangi berkali-kali di dalam setiap satu daripada 100 trilion sel di dalam tubuh anda. Sel yang dahulunya dianggap ketulan kecil, kombinasi albumin karbon oleh pengasas teori evolusi mempunyai reka bentuk yang luar biasa. Sistem yang mengagumkan ini sudah tentu tidak muncul secara kebetulan seperti yang diakui teori evolusi. Apabila data terperinci biologi sel ditunjukkan dan difahami, teori evolusi menerima pukulan yang hebat. Kini, ramai ahli sains yang terkemuka di dunia mengakui bahawa hidupan sebagaimana yang terkandung dalam sel hidup tidak mungkin dihasilkan secara kebetulan.
Suatu reka bentuk yang unggul mendasari segala aspek hidupan. Salah seorang daripada ahli sains ini ialah Michael Behe, seorang profesor Amerika yang terkenal dalam bidang biokimia. Beliau merujuk kepada fakta reka bentuk dalam sel, sebagaimana yang diperlihatkan sains moden seperti berikut. Saya rasa kesimpulan di sebalik reka bentuk ini adalah saintifik, berbentuk empirik, berdasarkan sistem yang boleh diperhatikan, alam semesta dan kehidupan bukan kebetulan. Ia adalah hasil aktiviti pintar, dan saya hanya ingin menerangkan bahawa idea ini ialah hasil kemajuan sains. Ia bukan hasil kejahilan kita, tetapi adalah hasil pemerhatian kita sejak 50 tahun yang lalu. Sememangnya sains telah menunjukkan bahawa semua makhluk wujud akibat penciptaan yang diatur. Selain gagal menerangkan sistem kompleks dalam setiap sel hidup, teori evolusi juga gagal menerangkan reka bentuk dalam jasad benda hidup. Sebagai contoh, aerodinamik sayap burung, kaedah memburu laba-laba yang menakjubkan, seekor serangga yang menyamar dengan meniru warna daun, corak mata pada sayap kupu-kupu, atau rasa belas kasihan di kalangan haiwan. Hidupan yang diatur dengan cukup sempurna sudah semestinya hasil penciptaan Maha Pencipta. Maha Pencipta ini ialah Allah yang Maha Agung, Tuhan langit dan bumi dan segala-galanya. Apabila anda melihat di sekeliling, di luar dan merentasi tanah lapang, anda akan melihat objek yang terjauh dan terdekat yang beraneka warna, bentuk dan saiz. Pemandangan yang anda menyaksikan ini secara semula jadi hasil dari pelbagai reaksi kompleks dan interaksi di dalam tubuh anda. Sekarang mari kita teliti operasi rumit ini. Mata manusia mempunyai mekanisme automatik yang bergerak sempurna. Ia terdiri daripada kombinasi 40 bahagian asas yang berlainan dan kesemua bahagian ini mempunyai fungsi kritikal dalam proses penglihatan. Sebarang kecacatan atau kekurangan yang menimpa salah satu daripada bahagian-bahagian ini akan menggugat penglihatan. Lapisan lot sinar di hadapan mata ialah kornea. Di belakangnya pula ialah iris. Iris ialah bahagian mata yang berwarna dan ia mengubah saiznya secara automatik bergantung kepada ketajaman cahaya melalui pergerakan otot yang terlekat padanya. Sebagai contoh, sekiranya kita berada di dalam tempat gelap, iris mengembang untuk menerima masuk seberapa banyak cahaya yang boleh. Di bawah cahaya terang, ia mengecut untuk mengurangkan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Sistem penyesuaian automatik di dalam iris berfungsi seperti berikut. Sebaik sahaja cahaya memasuki mata, impuls saraf bergerak ke otak dan memberi maklumat tentang kehadiran cahaya serta tahap terangnya. Otak dengan serta-merta akan menghantar balik isyarat dan menentukan banyak mana otot di sekitar iris yang akan mengecut.
Satu lagi mekanisme mata yang turut menggunakan struktur ini ialah kanta. Tugas kanta ialah untuk menumpukan cahaya yang jatuh ke mata ke atas lapisan retina di belakang mata. Disebabkan pergerakan otot di sekitar kanta, pancaran cahaya yang memasuki mata dari sudut dan jarak yang berlainan sentiasa tertumpu di atas retina. Kesemua sistem yang telah disebutkan amatlah kecil, namun ia jauh lebih hebat berbanding dengan alat mekanik yang direka teknologi terkini dalam meniru gaya mata. Biar sehebat mana sistem imej tiruan sekalipun, ia masih mudah dan primitif berbanding dengan mata. Apabila kita melihat usaha serta pengetahuan yang ditonjolkan untuk menghasilkan sistem imej tiruan ini, kita akan menyedari kehebatan penciptaan mata. Dengan meneliti seketul sel di dalam mata di bawah mikroskop, ia akan melihat kehebatan penciptaan ini dengan lebih mendalam. Seandainya kita memerhatikan mangkuk kristal yang berisi buah-buahan, cahaya yang memancar dari mangkuk ini ke mata akan melalui kornea dan iris dan ditumpukan ke atas retina oleh kanta. Jadi, apakah yang berlaku di dalam retina supaya sel retina dapat menerima cahaya? Apabila zarah cahaya yang juga dipanggil foton terkena sel di dalam retina, ia menghasilkan kesan melata, bagaikan sebaris domino yang disusun dengan rapi. Domino yang terawal dalam sel retina ini ialah molekul yang dipanggil 11 cis retinal. Apabila satu foton cahaya berinteraksi dengannya, molekul ini akan mengubah bentuk. Ini juga akan mengubah bentuk satu lagi protein, iaitu rhodopsin yang terikat dengannya. Sekarang rhodopsin akan mengubah bentuk bagi membolehkannya terikat dengan protein lain yang dipanggil transdusin yang sudah pun berada di dalam sel namun tidak berinteraksi oleh kerana bentuk dan keserasiannya. Selepas penyatuan ini, satu lagi molekul yang dipanggil GTP turut serta dalam kumpulan ini. Kini dua protein, rhodopsin dan transdusin dan seketul molekul kimia yang dipanggil GTP saling terikat. Namun proses ini baru bermula. Sebatian yang dipanggil GTP kini mempunyai bentuk yang sesuai untuk mengikat protein lain yang dipanggil fosfodiesterase yang sentiasa wujud di dalam sel. Selepas perikatan ini, bentuk molekul yang tercipta akan menggerakkan mekanisme yang memulakan satu siri reaksi kimia di dalam sel. Mekanisme ini mengubah tumpuan penghantaran di dalam sel dan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga ini merangsangkan saraf yang terletak di belakang sel retina. Akibatnya, imej yang disalurkan ke mata sebagai sefoton cahaya memulakan perjalanan dalam bentuk isyarat elektrik. Isyarat ini mengandungi maklumat visual tentang objek luar. Untuk membolehkan penglihatan, isyarat elektrik yang dihasilkan dalam sel retina harus disalurkan ke pusat penglihatan di dalam otak. Sel saraf walau bagaimanapun tidak mempunyai kaitan di antara satu sama lain. Terdapat ruang halus di antara titik persimpangan. Habis, bagaimanakah rangsangan elektrik akan meneruskan perjalanan? Di sini satu lagi set operasi kompleks sedang berlangsung. Tenaga elektrik bertukar ke tenaga kimia tanpa kehilangan sebarang maklumat yang dibawa bersamanya dan dengan cara ini, maklumat ini disalurkan dari satu saraf ke saraf yang lain. Pembawa kimia yang berada di titik persimpangan sel saraf berjaya menyalurkan maklumat yang terkandung di dalam rangsangan yang datang dari mata dari satu saraf ke saraf yang lain. Setelah dipindahkan ke saraf yang berikut, rangsangan tersebut sekali lagi ditukarkan ke isyarat elektrik dan kemudian meneruskan perjalanan
sehingga ia sampai ke titik persimpangan lain. Isyarat tersebut yang bergerak ke pusat penglihatan di dalam otak melalui cara ini dibandingkan dengan maklumat di dalam pusat ingatan dan seterusnya imej tersebut diinterpretasikan. Akhirnya kita melihat semangkuk buah-buahan yang telah pun kita lihat terdahulu. Semua kerana sistem yang cukup sempurna ini yang terdiri daripada butir-butir yang beratus-ratus bilangannya. Kesemua operasi yang menakjubkan ini berlaku dalam masa kurang dari sesaat. Oleh kerana aksi penglihatan berlaku secara berterusan, sistem ini terus mengulangi langkah-langkah tersebut. Sebagai contoh, molekul yang memainkan peranan dalam reaksi berterusan di dalam mata dikekalkan dalam keadaan asal pada setiap masa dan reaksi-reaksi tersebut bermula sekali lagi. Pada masa yang sama, banyak juga operasi lain yang cukup kompleks sedang berlangsung di bahagian lain di dalam tubuh. Serentak dengan ini, kita dapat mendengar bunyi imej yang sedang kita tonton. Kita dapat menghidu, merasai serta menyentuhinya bergantung kepada keadaan. Sementara itu, berjuta-juta operasi serta reaksi yang lain seharusnya berterusan tanpa gangguan di dalam tubuh kita seandainya kita terus hidup. Sains primitif zaman Darwin jahil tentang perkara ini. Namun Darwin sedar akan reka bentuk luar biasa di dalam mata dan menyuarakan rasa putus asa beliau di dalam sepucuk surat yang ditulisnya kepada A.C. Gray pada 3 April 1860, dalam mana beliau berkata, "Memikirkan reka bentuk mata membuat saya berasa seram sejuk." Darwin tentu tidak akan menyangka bahawa sifat biokimia mata yang telah ditemui sains moden akan membawa pukulan hebat yang tidak diduga kepada teori Darwinism. Keseluruhan proses penglihatan yang telah kami ringkaskan dalam pelbagai garis bentuk di sini mempunyai butir-butir yang lebih kompleks. Namun, ringkasan ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya sistem yang telah dicipta di dalam tubuh kita. Oleh kerana reaksi yang berlaku di dalam mata adalah terlalu kompleks dan halus, adalah tidak munasabah untuk menganggap reaksi tersebut terhasil secara kebetulan, sebagaimana yang dituntut oleh teori evolusi. Michael Behe, seorang profesor biokimia yang terkenal diiktirafkan, telah membuat komen tentang reaksi mata serta teori evolusi di dalam bukunya Darwin's Black Box. Sudah agak lama keterangan evolusi yang begitu berpengaruh hanya mengakui struktur anatomi seluruh mata, sebagaimana yang dibuat Darwin pada abad ke-19. Setiap langkah serta struktur anatomi yang difikirkan mudah olehnya sebenarnya melibatkan proses biokimia yang rumit yang tidak boleh dinafikan kebenarannya melalui apa-apa hujah sekalipun. Seperti yang telah kita lihat, teori evolusi tidak berupaya menerangkan satu sistem pun di dalam sel hidup. Ini kan hidupan secara menyeluruh. Setelah menolak tanggapan bahawa hidupan itu mudah, sains telah menunjukkan kepada manusia satu fakta penting, iaitu hidupan tidak dihasilkan secara kebetulan. Ia adalah hasil penciptaan yang cukup sempurna. Penciptaan yang cukup sempurna oleh Maha Pencipta yang mencipta hidupan ialah Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Allah mencipta manusia dan segala makhluk hidup yang lain dan manusia harus bertanggungjawab kepadanya. Allah mengingatkan manusia tentang kebenarannya di dalam Quran. Dan dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau, Ya Allah.
Kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.